Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang tugasan kumpulan kami. Saya, Muhammad Ifran Aibi, Muhammad Rafi'i, Ummu Solehan dan juga Khairun Nisa Nadhirah telah diberikan tugasan untuk menerangkan tentang jenayah zina dalam Islam dan juga undang-undang. Kita pergi kepada pengenalan, iaitu kita sebagai manusia dan undang-undang tidak dapat dipisahkan kerana kita hidup sebagai organisma yang bersosial dan memerlukan kepada sistem berorganisasi. Kita tidak lari daripada saling tolong-menolong antara satu sama lain untuk memenuhi kehendak antara kita. Oleh itu, sejarah telah membuktikan bahawa terdapat banyak undang-undang yang telah diciptakan oleh manusia, namun kerana keterbatasan akal dan juga pengaruh nafsu, terdapat 1001 kekurangan. Oleh itu, kita sebagai manusia memerlukan undang-undang yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan kita sendiri bagi memenuhi kehendak kita. Bertunjangkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, nescaya fitrah kita sebagai manusia mampu dipenuhi kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Isu zina, jenayah tidak berkesudahan. Zina adalah persetubuhan antara seorang lelaki dan juga wanita yang bukan pasangan suami isteri. Zina adalah perbuatan yang keji dan juga diharamkan. Semua persetubuhan di luar nikah merupakan zina. Dipetik daripada harian online, seramai 17,303 anak luar nikah Melayu tidak sah taraf didaftarkan di seluruh negara sepanjang 2009. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara juga mengatakan ia meningkat semenjak tahun sebelumnya. Keburukan zina yang terjadi ialah menyebabkan keturunan menjadi porak-poranda. Selain itu, ia juga menyebabkan nasab keturunan menjadi tidak teratur dan juga merupakan suatu perkara yang keji. Perkara yang kita sering terjadi yang membawa kepada zina ini, kita dapat lihat merupakan pergaulan bebas antara lelaki dan juga perempuan, iaitu halwat. Punca kepada perbuatan halwat iaitu yang tidak sopan ini, Islam telah melarang keras perbuatan tersebut kerana sifatnya yang merapatkan hubungan antara lelaki dan wanita yang bukan ajnabi boleh mendorong kepada pasangan tersebut berkelakuan tidak sopan. Berhalwat merupakan boleh berkemungkinan besar terjerumus kepada penzinaan. Zakaria 1995 dalam bukunya bertajuk Akidah dan Akhlak mengatakan dengan jelas bahawa Muslim yang menjadi faktor keruntuhan akhlaknya adalah berhalwat. Itu juga merupakan penyebab kepada nasab keturunan Melayu Islam di Malaysia menjadi semakin teruk. Definisi zina ialah persetubuhan haram yang dilakukan secara sengaja antara lelaki dan perempuan pada kubulnya tanpa sebarang syubhah, iaitu seseorang lelaki dan seseorang perempuan telah melakukan persetubuhan dengan sengaja tanpa mereka mempunyai ikatan perkahwinan yang sah dari segi syarak. Rukun untuk mensabitkan seseorang itu berzina ada 3. Yang pertama ialah peruntukan hukuman, yang kedua ialah niat sengaja di mana tiada paksaan ataupun tidak ada orang yang memaksa mereka untuk melakukan perbuatan tersebut, dan mereka juga mengetahui bahawa perbuatan tersebut adalah salah untuk dilakukan. Yang ketiga ialah persetubuhan secara haram, iaitu perlakuan ataupun perbuatan yang dilakukan antara seseorang lelaki dan seseorang perempuan pada kubulnya tanpa sebarang syubhah. Antara hukuman hudud yang akan dikenakan kepada penzina ada 2. Yang pertama ialah bagi mereka yang sudah berkahwin, mereka akan dikenakan rejam sampai mati. Hukuman ini akan dilaksanakan secara terbuka dan tidak akan melihat akan situasi ataupun keadaan, cuaca, diri dan kesihatan penjenayah tersebut. Yang kedua ialah bagi mereka yang belum berkahwin, mereka akan disebat sebanyak 100 kali sebatan. Hukuman ini pada pendapat fuqaha harus dilakukan secara terbuka dan ia akan melihat atas situasi ataupun keadaan, cuaca, diri serta kesihatan penjenayah tersebut. Hukuman ini juga akan dilakukan secara sederhana dan ia menyakitkan tetapi tidak akan memudaratkan. Ia lebih kepada memberi peringatan dan mendidik penjenayah tersebut untuk melakukan perbuatan yang lebih baik pada masa hadapan. Bahagian seterusnya ialah perbandingan antara Undang-Undang Jenayah Islam dan Undang-Undang Jenayah Sivil. Di dalam poster ini kami membawakan kepada 3 aspek perbezaan.
Yang pertama, undang-undang Islam ini bersifat tetap, manakala undang-undang sivil bersifat tidak tetap dan berubah mengikut keadaan semasa. Yang kedua, undang-undang Islam ini bermatlamatkan kepada keadilan sejagat, manakala undang-undang jenayah sivil lebih bermatlamatkan kepada keduniaan dan kepentingan kepada pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, undang-undang jenayah Islam ini lebih menekankan kepada aspek pencegahan, manakala undang-undang jenayah sivil lebih menekankan kepada aspek menghukum dan membalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan ataupun mengupaskan sedikit ulasan tentang bahawa undang-undang Islam mampu mengatasi zina. Dalam Islam terdapat beberapa aspek iaitu pencegahan, umpamanya berdudaan antara lelaki dan perempuan iaitu ajnabi untuk mengelakkan zina, pengharaman arak untuk mengelakkan jenayah yang lebih besar seperti membunuh dan lain-lain. Hal ini bahawa Islam mengambil inisiatif awal untuk mencegah sebarang kemungkinan jenayah maksiat. Malah ini juga membuktikan bahawa Islam ni mementingkan harga diri dan maruah seseorang Muslim sehingga melindungi setiap aspek daripada terlibat dalam setiap unsur jenayah. Betapa mulianya undang-undang Islam. Konsep pencegahan ini tidak diambil berat oleh undang-undang sivil, tetapi kerana ia lebih menumpukan kepada aspek menghukum dan membalas. Secara kesimpulan, tegasnya bahawa jenayah undang-undang Islam adalah undang-undang yang dikurniakan kepada manusia sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang ini sesuai dengan naluri manusia yang begitu kompleks dan sukar dijangkakan. Pelaksanaan undang-undang Islam akan membawa kejayaan di dunia bahkan di akhirat juga. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.